hafal dia punya makna ayat dalil puasa kan. Ya ayyuhallazina amanu apa? Kutiba kan? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayat 183. Kamu semua diwajibkan puasa. Orang dulu pun wajib puasa supaya kamu bertakwa. Itu jelas. Masuk ayat 184, ada beberapa hari siapa tak larat boleh berbuka, tapi kena ganti. Nampak? Masuk ayat nombor 185, barulah Allah Ta'ala sebut nama Ramadan. Okey, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Allah Ta'ala sebut Ramadan, Allah Ta'ala nak kata dua benda yang paling penting. Ingat, bila Ramadan Allah Ta'ala sebut berdasarkan ayat 185 surah Al-Baqarah, dua benda yang kita jangan lupa. Nombor satu, wajib puasa. Confirm dah tu kan. Yang kedua, bulan Ramadan tak boleh lari daripada Quran. Bulan Ramadan tak boleh lari daripada Quran. Makanya atas dasar itu, atas sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sendiri mengaji dengan malaikat Jibril kan, khatam Quran pada bulan Ramadan al-Mubarak. Ya, setiap tahun sekali, kita tahu dah fakta ni. Ya, setiap tahun sekali khatam dengan malaikat Jibril, bertadarus lah ni. Ya, bertadarus. Tapi bila sampai tahun terakhir, tahun sebelum baginda diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam mengaji dengan malaikat Jibril dua kali khatam. Ya, dua kali khatam. Baik. Makanya ya, antara fakta yang seterusnya yang saya nak kaitkan ya berkenaan dengan Ramadan al-Mubarak dengan Al-Quranul Karim. Kalau tuan-tuan cek, kalau tuan-tuan cek Al-Quran kita ni, Mushaf Resam Osmani yang ada, tak kisahlah dalam bentuk handset ya, dalam bentuk handset ke, dekat tangan tuan-tuan ke, yang ada dekat rak-rak ni kan, cantik susunan dia tu. Satu perkara yang kita kena tahu, ya, pada zaman Nabi Muhammad SAW masih ada dan Al-Quran masih diwahyukan, masih diturunkan. Al-Quran tidak tersusun dengan kemas. Ya, Al-Quran tidak disusun dengan teratur, melainkan dalam bentuk hafalan sahaja. Ya, Al-Quran tidak disusun dalam bentuk teratur. Macam kita sekarang ni buka Quran kan, awal-awal surah apa? Surah Fatihah, cantik satu muka surat. Lepas tu lompat surah Al-Baqarah, 5 ayat buat khat-khat sikit, no problem, tak ada masalah. Lepas tu masuk ayat nombor 6, muka surat 3, dah bla bla bla, sambunglah sampai juzuk yang terakhir surah An-Nas. Pada zaman Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, Al-Quran tak disusun macam tu. Itu yang pertama. Simpan kat mana tuan-tuan? Bukan semua orang ada kertas, bahkan hampir tak ada kertas langsung. Maka kita tahulah sejarah dia tu, tulis kat kulit, tulis kat papan pelepah, papan batu lah, macam-macam. Baik. Masuk zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardah, barulah Quran itu disusun jadi satu buku, satu mushaf. Baik. Saya tak nak panjang-panjangkan berkenaan dengan itu. Yang saya nak sebutkan ialah, kalaulah Al-Quran itu yang pertama sekali tidak ada dalam bentuk buku bercetak, bersusun ya pada zaman Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, ketahuilah bahawa juzuk pun tak ada pada zaman Nabi. Juzuk. Quran berapa juzuk? 40. Jangan macam-macam. Ya. Quran 1 sampai 30 juzuk. Zaman Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tak pernah disebut juzuk 1, juzuk 2, juzuk 3. Tak pernah tuan-tuan. Sebenarnya, hakikat sebenarnya. Dah tu macam mana? Macam mana boleh datang juzuk ni? Dia datang berkenaan dengan juzuk ni ialah bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai saja bulan Ramadan, sampai saja setiap kali datang bulan Ramadan, Rasulullah pesan dekat para sahabat ridwanullahu alaihim jami'an, kamu hendaklah khatamkan Al-Quran sekurang-kurangnya sekali dalam bulan ni. Faham tak? Kamu hendaklah khatamkan Al-Quran sekurang-kurangnya sekali. Baca daripada awal sampai habis. Ya, ikut susunan yang aku dah bagi tahu, yang Rasulullah dah bagi tahu dalam masa 30 hari. Maka para sahabat ridwanullahu alaihim jami'an ijtihad diorang yang okey, kita bahagikan agak-agak surah Baqarah dengan surah Ali Imran ataupun surah Al-Baqarah sahaja sebagai bahagian nombor 1.
sebagai juzuk nombor 1. Hari yang kedua kita baca surah yang seterusnya, Ali Imran. Hari ketiga kita baca pula surah apa? Surah Ali Imran ataupun surah An-Nisa. Macam itulah tuan-tuan. Pada hari ke-30 dia orang pun habiskan sampai surah Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Itu permulaan awal, ya, pembahagian juzuk. Bila mana sampai kepada zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu wa ardah, ya, tulis Al-Quran semula, tulis Al-Quran lebih cantik, lebih kemas, ya, meraihkan bacaan-bacaan qiraat dan sebagainya, barulah kita nampak Quran tu tertulis cantik dan dia ada muka surat dia. Ya, dia ada muka surat dia, ya, masya-Allah, tabarakallah. Baik, itu sikit sebanyak berkenaan dengan pembahagian juzuk Al-Quran. Maka siapa yang keluarkan fatwa ni? Siapa yang keluarkan fatwa bagi-bagi juzuk Quran ni? Sahabat mengajar Rasulullah bagi clue kepada para sahabat ajar tabi'in tulis semula, tulis cantik, ya, masya-Allah, tabarakallah. Baik, jadi bila mana kita sampai ke bulan Ramadan, dan saya dah sebutkan tadi, Rasulullah sangat-sangat menggalakkan supaya kita, ya, sebagai umat baginda, kalau boleh khatamkan Quran, ya, kalau boleh khatamkan Quran. Saya nak mengingatkan diri saya, ya, saya nak mengingatkan diri saya dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, jom kita mengaji banyak-banyak. Ya, tuan-tuan boleh buat grup halaqah sendiri. Kalau siapa yang boleh yakin baca seorang-seorang, boleh, tak ada masalah. Siapa baca seorang-seorang namanya qiraah, kan? Siapa yang baca lepas tu dia tadabbur lebih sikit, maka namanya tilawah ataupun tadabbur, ya, tilawah ataupun tadabbur. Kalau baca sama-sama dua orang gile, ya, A baca silap sikit, B tegur, B baca silap sikit, orang lain tegur, maka itu namanya tadarus. Semua tu pernah diamalkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dengan para sahabat. Tinggal lagi satu fakta menarik yang saya nak kongsikan tentang Nabi Muhammad bertalaki ataupun bertadarus dengan Jibril. Ya, saya dah sebutkan tadi, Nabi Muhammad mengaji dengan malaikat Jibril setiap bulan Ramadan sekali khatam je. Sekali khatam. Jadi macam kita-kita ni, macam kita-kita ni, mungkin dalam kalangan kita buat satu grup 10 orang, satu grup 20 orang. Kita kata, kalau 20 orang kejap je ni nak habis khatam sekali ni Ustaz. Satu hari ni boleh khatam. Betul? Saya setuju. Ya. Boleh buat grup, satu grup ni 30 orang. Saya ingat benda ni mula popular time PKP itu. Tuan-tuan ingat tak? Ya, time PKP itu heboh orang buat WhatsApp group. Okey, kita buat WhatsApp group mengaji. 30 orang ni ambil juzuk 1, orang ni ambil juzuk 2, juzuk 3. Betul tak? So kita baca ramai-ramai. Masing-masing kita mula, contoh, okey, hari ni kita mula serentak lah, lepas Jumaat kan kita mengaji lebih kurang sejam setengah, kita khatamkan satu juzuk setiap seorang. Maka khatam tak Quran? Khatam Quran tersebut, tapi setiap orang tu baca sejuzuk je lah. Ya, setiap orang tu baca sejuzuk je lah. Baik, kalaulah mudah amalan tersebut, boleh tak seseorang itu khatamkan Quran 30 juzuk sebulan? Boleh. Cara dia macam mana? Kalau hari ni, macam saya cakap tadi, satu grup ni 30 orang. Ya, satu grup ni 30 orang. Hari ni orang satu dia baca juzuk 1, esok jangan dia baca juzuk 1 lagi. Ya, orang 30, hari ni dia baca juzuk 30, jangan esok baca juzuk 30 lagi, tak khatam nama tu. Ulang asyik-asyik dia yang baca Amay Tasa'alun, asyik-asyik dia baca 3 kul, kan. Orang lain nak juga baca surah pendek-pendek ni. Nampak tak? Ya, maka konsep khatam ni ialah, ya, kalau kita baca macam tu serentak ramai-ramai, kita macam tak terasa. Ya, kita macam tak terasa amalan khatam Al-Quran seperti mana diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Baik, sikit lagi, bagaimana pula dengan tadarus Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam? Saya kata dah, untuk kali ketiga saya sebut, Rasulullah hanya baca sekali sahaja semua hidup dia pada setiap tahun, kecuali pada tahun dia wafat dia baca dua kali. Tuan-tuan, jangan sama sekali kita bayangkan Rasulullah baca macam kita baca. Kita baca lontung, kita baca langgar, kan? Habislah dengung tah mana, pek harkat tah mana, 4, 6 habis bercampur, kejap 5, kejap 3, la haula wala quwata illa billah. Rasulullah tak. Bukan setakat Rasulullah baca elok. Ya. Bukan setakat Rasulullah itu baca elok, bahkan ya. Rasulullah dia mengaji dengan malaikat Jibril. Tuan-tuan bayangkan ya, Rasulullah ni dia mengaji macam mana?
Jibril datang, okey, masuk saja bulan Ramadan, Jibril datang, kita nak ngaji Quran. Ni saya buat ayat saya lah ni. Kita nak ngaji Quran, kita nak tadarus. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, ayat ini engkau letak dekat surah ni. Ayat ini engkau letak dekat surah ni. Ayat ini engkau letak dekat surah itu. Ayat ini engkau baca lepas ayat ini. Kan? Ya, contoh ya antara surah yang Allah Taala sebut ya, yang disebutkan ayat kursi kan. Ayat kursi, siapa bagi nama ayat kursi? Malaikat Jibril lah. Ya, melalui arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ayat kursi nak buh dekat mana? Buh dalam surah Al-Baqarah. Nama surah Al-Baqarah diajarkan oleh malaikat Jibril, hasil ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya cakap tentang surah Baqarah ada nama, ayat kursi ada nama? Sebab bukan semua surah malaikat Jibril bagi nama. Bukan semua surah malaikat Jibril bagi nama. Ada surah-surah Rasulullah tak bagi nama, maka Rasulullah panggil. Contoh tuan-tuan, apa wahyu nombor 1? Apa wahyu nombor 1? First kali turun. Iqra, betul? Iqra. Rasulullah panggil itu surah Iqra. Rasulullah panggil itu surah Iqra. Ya, maka para sahabat dia baca ayat Quran tu, dia hafal ayat Quran tu, oh ayat ni cakap tentang penciptaan manusia. Ya, tak banyak ayat Quran yang cakap tentang al-alaq. Al-alaq iaitu benda asal kita ni jadi ni. Air mani, lepas tu jadi beku, jadi darah melekit-lekit. Jarang orang cakap, tak banyak ayat Quran cakap pasal benda ni, maka surah ni dinamakan sebagai al-alaq. Nampak? Kalau Rasulullah dia bagi nama surah Iqra, bukan Iqra yang kita budak anak-anak kita belajar mengaji tu. Ya, itu a i u babi bu tu kan. Itu Iqra, cara memudah belajar mengaji. Ya, surah Iqra. Ya, masya-Allah, tabarakallah. Makanya dalam keadaan Rasulullah tak ada sebarang satu nota, satu huruf pun tak ada. Ya, malaikat Jibril cakap satu-satu. Ingat tak wahyu nombor 1? Ni sekali lagi saya kata ni saya buat drama sendirilah. Saya buat skrip sendirilah tuan-tuan ingat tak wahyu first time tu yang kau dapat tu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu letak belakang. Contoh. Itu letak belakang. Itu permulaan satu surah. Nama dia surah Iqra ke apa-apa ke? Maka macam itulah Rasulullah alaihi salatu wassalam, tanpa satu nota. Selain daripada itu, bukan setakat Rasulullah ni genius, otak dia luas, dia boleh susun Quran satu persatu. Rasulullah juga saya sentuh sikit bab qiraat. Saya sentuh sikit bab qiraat. Bab qiraat pun Rasulullah mengaji juga dengan malaikat Jibril. Ada banyak hadis sahih yang menceritakan tentang perkara ini. Rasulullah mengaji dengan malaikat Jibril, maka Jibril kata, ayat ni engkau boleh baca lain. Kan? Ayat ni engkau boleh baca lain. Wailul likulli humazatil lumazah. Engkau boleh baca wailul likulli humazatil lumazih. Engkau boleh sengitkan lumazah tu. Contoh. Ya, allazi jama'a malan wa'addadah. Wa'addadah dia bukan tamarbutah. Wa'addadah bukan tamarbutah. Jadi tak boleh baca wa'addadih, tak boleh. Kan? Masuk pula ayat yang seterusnya. Yahsabu annama lahu akhladah. Akhladah pun sama, bukan tamarbutah. Tak boleh baca akhladi. Dan seterusnya. Wadduha. Engkau boleh mudahkan umat engkau. Ni hadis ni. Ni hadis. Engkau boleh mudahkan untuk umat engkau. Dia boleh baca wadduhi, dia boleh baca wadduha. Ya. Tuan-tuan jangan ingat kalau kita cakap Arab, semua orang cakap sama macam kita belajar bahasa Arab dalam kelas, dalam college, dalam universiti. Tak sama tuan-tuan. Tak sama. Cuba try dengar orang Syria bercakap. Try dengar orang Syria bercakap. Dia di belakang tu. Kan? Khairul bariyah. Kan? Solah, solih. Kan? Masya-Allah, tabarakallah. Humazah, humazih. Tu ada. Ya, itu adalah logat bahasa Arab yang Quran iktiraf melalui turunnya wahyu daripada malaikat Jibril alaihi salam. Nampak? Maka dengan segala ilmu-ilmu tu, perubahan-perubahan bacaan, sekali lagi saya ulang, Rasulullah tak ada satu nota pun. Ya, sebab kita tahu Rasulullah tidak pandai membaca, tidak pandai menulis, dan Allah Taala tak bagi dia belajar. Ya, sebab apa? Nak mengelakkan fitnah mengatakan bahawa ni Muhammad punya nota. Ni Muhammad punya ayat, dia buat syair, dia buat ayat, dia masuk dalam sebagai Quran. Na'udzubillah.
Awal-awal lagi orang kafir tak boleh guna nota tu, tak boleh guna bahan tu. Dia tak boleh guna apa? Hujah tu. Tak boleh guna hujah tersebut, ya. Baik. Maka itulah dia kaedah mengaji yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril alaihi salam. Maka kalau bacaan macam itulah tuan-tuan, ya, kalau bacaan macam itulah berapa lama agaknya habis. Ya, barulah logik kita kata mengaji Quran tu sebulan, ya, sekali khatam, ya, masya-Allah tabarakallah. Dan antara lain lagi, ya, yang diamalkan oleh tadarus, ya, tadarus antara malaikat Jibril dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah malaikat Jibril akan bagi tahu ayat ni pakai, ayat ni tak pakai, ayat ni engkau masukkan pada surah-surah dia tapi hukum dia tak pakai. Yang ini kalau kita kuliah takmir sebelum-sebelum ni saya pernah share kan, saya pernah kongsilah. Antaranya ayat apa tuan-tuan? Antaranya ayat apa? Ayat wasiat untuk harta pusaka. Ayat wasiat harta pusaka. Dulu pada zaman Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, awal-awal ayat Quran ni baru diturunkan, siapa-siapa yang tengah nazak, tengah nak meninggal ataupun dia rasa tak lama lagi dia meninggal, ya, dia kena readykan wasiat. Wasiat ni siapa? Bagi pada mak berapa, bagi pada ayah berapa, bagi pada adik-beradik berapa. Ya, tapi lepas itu Allah Taala turunkan, ya, dalam hadis Sayyidina Jabir, ya, bin Abdullah radhiyallahu anhu wa ardah, Allah Taala tukar hukum tu. Allah Taala tukar hukum tu. Allah Taala turunkan dalam awal surah An-Nisa. Lelaki dapat berapa bahagian? 2, apa sama? Anak lelaki dapat 2, betul? Anak lelaki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Tu ayat itu kekal dan hukum dia muktamad. Yang wasiat tadi baca. Ya, kalau imam tarawih baca juzuk 2, baca juzuk 3 tu akan jumpa ayat tu nanti. Tapi hukum dia tak pakai dah. Itu namanya nasakh dan mansukh. Nasakh dan mansukh. Contoh lain. Sikit lagi tuan-tuan, ada bukan 5 minit lagi insya-Allah. Contoh lain ayat yang tak pakai, ayat yang tak bukan ayat yang tak pakai. Hukum dia pakai tapi ayat dia tak ada dalam Quran. Hukum dia pakai, ayat dia tak ada dalam Al-Quran. Ini fakta ni senanglah, ya, fakta ni biasa saya kongsikan, iaitu hukum rejam untuk orang lelaki dan perempuan yang berzina, yang dah kahwin. Saya ulang, saya ubah, saya susun balik ayat saya. Hukum rejam untuk orang lelaki dan perempuan yang dah berkahwin, masih lagi melakukan zina, maka kena hukuman rejam sampai mati. Tuan-tuan carilah daripada Fatihah sampai An-Nas, tak akan jumpa. Ya, tak akan jumpa. Ayat Quran tu dia dikeluarkan daripada bacaan, tapi hukumnya guna lagi. Hukum dia pakai lagi, ya. Asy-syaikhu wasyaikhatu, Asy-syaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah nakalam minallah. Ya, orang tua maksudnya lelaki yang dah berkahwin, orang tua perempuan maksudnya perempuan yang dah berkahwin, kalau masih lagi berzina farjumuhuma, maka baling diorang sampai mati, lontar rejam sampai mati sebagai hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, masya-Allah tabarakallah. Maka itu pun antara lagi, ya, benda-benda lain yang diambil kira dalam tadarus Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam dengan malaikat Jibril. Jadi dengan segala, ya, fakta-fakta tersebut, maka kita nampak kita sebagai umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam yang lemah ni, kalau boleh, ni saya mengingatkan diri saya dan tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, selain daripada kita khatamkan Quran 30 juzuk, kalau boleh ambil sikit masa kita baca dia punya terjemah, kan? Kita baca dia punya terjemah, kan? Banyak tuan-tuan, banyak tafsir-tafsir ni, banyak yang simple. Tafsir Hamka boleh, tafsir Jalalain, tafsir Jalalain tu semua sesuai untuk orang awam macam kita ni. Tu saya cakap, ya, sesuai untuk orang awam macam kita ni. Oh, ayat ni turun untuk orang itu, ayat ni turun untuk orang ini. Kalau si mati tu tinggal harta pusaka, tak ada anak, yang ada adik-beradik saja, apa nama ayat dia, maka itu semua
ya, itu semua kita boleh menambah pengetahuan kita terhadap proses penurunan Al-Quranul Karim. Ia bukan satu urusan yang mudah. Itu adalah menyusun, ya, menyusun hukum hakam, menyusun panduan untuk kita umat akhir zaman. Mudah-mudahan, ya, seperti mana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, mafhum dia, aku tinggalkan dua perkara kepada kamu. Apa dia? Al-Quran dan hadis Rasulullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berpegang dengan dua benda ni, kita tak akan sesat selama-lamanya. Itulah dia proses sikit sebanyak yang saya boleh ceritakan, ya, dalam perkongsian kita pada kali ini berkenaan dengan Al-Quranul Karim. Saya ingat cukup sekadar itu saja dahulu, ya. Mohon maaf atas segala kesulitan dan segala salah silap. Segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan, tanda-tanda kelemahan diri saya sebagai hamba-Nya lemah. Baik. InsyaAllah kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati perkongsian kita pada hari ini dan kehadiran kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon padamu, ya Allah, agar Engkau memelihara pengetahuan yang telah Kau kurniakan kepada kami pada hari ini. Janganlah Engkau lupakannya daripada ingatan kami. Kembalikanlah ia di saat kami sangat-sangat memerlukannya, dan jadikanlah ia panduan untuk amal ibadah kami lebih baik pada masa akan datang. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tangguh dengan tasbih kafarah surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran.